Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Invest For Me. Selamat pagi. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan pada pagi ni seperti yang dijanjikan, saya go live di Facebook page Invest For Me. Untuk kali yang kedua, saya rasa ini adalah live yang kedua di page Invest For Me. Alright, dan saya sangat-sangat seronok untuk kendalikan sesi pada pagi ini bersama dengan anda. Okay, alright, sekiranya anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi dulu dekat ruangan komen. Adakah line internet kita okey? Adakah suara saya jelas? Okay, clear, crystal clear ke tak? Tolong respon dulu. Okay, dan berinteraksi dengan saya dekat ruangan komen. Okey, saya boleh baca dekat sini. Okey, Tuan Hafiz Salim ada Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Kamarudin Idris, wassalam. Tuan Nizam, Tuan Irsyad Ismail jelas dan clear dari Melaka. Puan Ozi Adam, salam coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas dari Nusa Jaya. Okey, Amirul Syah Zakaria, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alright. Sementara nak tunggu rakan-rakan kita untuk join sesi live kita pada pagi ni. Okay, saya just nak maklumkan yang saya dapat live di Facebook page sahaja untuk kali ni. Okay, saya tak dapat nak live dekat Instagram sekali sebab ada masalah teknikal sikit. Alright, jadi tak apa, kita teruskan sahaja sesi live kita pada pagi ini di Facebook page. Okay, jadi mungkin anda ada rakan-rakan yang berada dekat dalam Telegram channel Invest For Me yang mungkin terlupa kita ada sesi Facebook live pada pagi ni. Anda boleh invite mereka, tag mereka dekat ruangan komen ataupun klik button share. Okay, kita ada button share, saya rasa dekat sini kot. Dekat sini ada button share. Okay, so anda klik button share dan klik button like. Okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live kita pada pagi inilah. Okey, dan topik yang ingin saya bincangkan pada pagi ini bersama dengan anda adalah berkaitan dengan topik apakah itu private mandate. Okey, kita pagi ini kita nak belajar dan mengenali tentang program pelaburan ataupun perkhidmatan pelaburan yang dinamakan private mandate. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, boleh tak saya tahu berapa ramai daripada anda ni ingin menjana lebih banyak wang pada tahun 2021 ni? Berapa ramai daripada anda berminat untuk melabur bermula tahun 2021? Kalau anda jawab ya untuk kedua-dua soalan saya, anda boleh komen yes di ruangan komen di bawah. Saya perlukan interaksi dengan anda. Okey, alright. So cuba respon dulu. Cuba respon dulu. Okey, siapa yang berminat nak gandakan wang anda? Berapa ramai daripada anda nak mula melabur pada tahun 2021? Okey, saya nampak yang komen yang pertama kita ada Tuan Hanafi Hussein jawab yes. Okey, Puan Ozi Adam siap angkat tangan. Alright, Amirul Syah Zakaria yes. Kamarudin Idris yes. Okey, terbaik. Terima kasih kepada anda yang respon. Iza Ejiza ada, Siti Nur Azi yes. Okay, right. So terima kasih kerana anda komen yes. Okay, jadi Ija Iziza yes 3 kali tu. Okay, alright. Siapa lagi? Muhammad Azman Senin yes. Syahid Nur is watching. Terima kasih kerana respon. Okay, dan anda, saya pasti anda adalah orang yang sangat mementingkan tentang kewangan anda. Okay, sentiasa nak improve kewangan anda dan nak mencari peluang-peluang pelaburan yang sah di sisi undang-undang Malaysia dan juga patuh syariah. Okay, jadi pada pagi ni dalam sesi live saya, mungkin saya akan spend masa 30 minit untuk explain sikit kepada anda apakah itu private mandate. Ramai mungkin yang mungkin tak tahu apa tu private mandate. Mungkin ada orang sebelum ni mungkin anda pernah tengok ataupun dekat Facebook dengar orang cakap private mandate tapi tak tahu apa tu private mandate. Jadi sesi live pada pagi ni saya akan explain dari sudut pandang yang lebih mudah untuk kita fahami, bukan secara teknikal, tetapi untuk bagaimana orang biasa macam kita untuk faham tentang private mandate. So adakah anda dah ready untuk sesi kita ni? Kalau anda dah ready, komen ready sikit. Komen ready. Dan terima kasih juga kepada anda yang klik button share. Terima kasih yang klik button love tu. Saya nampak dekat sebelah kiri saya ni, sebelah kiri
Okey, saya sebelah kiri ke kanan? Kiri, betul. Sebelah kiri ni ada klik like dan love. Okey, so terbaik. Terima kasih kepada anda yang respon. Okey, Faiz Azhari ready. Ahmad Sufian ready. Eja Ezeja ready. Okey, terbaik semua. Okey, alright. So, bila kita bercakap tentang private mandate, sebelum kita masuk tentang private mandate, saya nak share dengan anda story sikit. Okey, saya nak cerita dengan anda. Berapa ramai daripada anda okey kalau saya ceritakan pengalaman saya dalam dunia pelaburan? Boleh tak saya cerita? Kalau okey, komen okey. Komen okey. Cepat-cepat respon saya perlukan respon daripada anda Okey, alright. So, basically, saya sebenarnya bukanlah seseorang yang dilatih dalam bidang kewangan ataupun pelaburan. Okey, sejak saya zaman belajar dulu, okey, pada zaman sekolah, di zaman sekolah, zaman college, universiti, okey, saya dilatih dalam bidang kesihatan. Okey, saya belajar dalam bidang farmasi, okay, dan saya graduate degree saya dalam bidang farmasi pada tahun 2011. Alright, tetapi apabila saya masuk ke alam pekerjaan, okay, dan saya bekerja sebagai seorang pegawai farmasi, okay, saya found out that yang saya tidak ada passion dalam kerja saya sebagai pegawai farmasi. Okay, dan pada waktu tu saya sebenarnya sangat stres dekat tempat kerja sebab saya ada bos yang sangat strict, sangat perfectionist, alright, dan sangat menekan lah. Okay, kalau salah kena marah dan sebagainya. Saya percaya semua orang yang bekerja pasti akan ada situasi-situasi kena marah dengan bos, alright, dan kita stres dekat tempat kerja. Jadi itulah pengalaman saya bila waktu saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang pegawai farmasi, dan saya rasa saya tak minat sebenarnya dalam bidang farmasi ni. Of course, mesti anda tanya, kalau saya tak minat bidang farmasi, kenapa saya ambil degree farmasi? Okay, so kalau saya boleh share dengan anda, saya masuk dalam bidang farmasi ni ataupun bidang perubatan ni sebab saya ingin memenuhi permintaan ibu bapa saya untuk ada salah seorang anak yang bekerja dalam bidang perubatan seperti doktor ataupun pegawai farmasi. Okay, jadi saya ni sebab saya pun tak tahu saya nak jadi apa. Okay, jadi saya turutkanlah apa permintaan ibu bapa saya, dan saya rasa kerjaya sebagai seorang doktor ataupun pegawai farmasi itu adalah satu kerjaya yang bagus. Okay, jadi itulah bagaimana saya boleh terjebak dalam dunia farmasi. Tetapi bila saya habis belajar, Alhamdulillah, habis belajar dengan flying colours. Tetapi bila masuk ke zaman alam pekerjaan ni, okay, baru saya sedar yang sebenarnya bidang perubatan ni bukan sesuatu bidang yang sesuai dengan saya. Okay? Jadi saya pada tahun 2012 tu saya mencari diri saya, apakah yang sesuai dengan diri saya, dan pada waktu tu saya banyak membaca buku tentang kewangan. Okay, saya banyak baca buku tentang pelaburan, okay, dan saya mula menceburkan diri dalam dunia pelaburan ni, dan saya bermula dengan pelaburan hartanah. Okay, daripada tahun 2012 sampai 2014, fokus saya pada waktu tu adalah pelaburan hartanah. Saya membeli properti lelong, alright, kemudian saya buat sewa, okay, dan saya ada mentor yang mengajar saya macam mana nak buat pelaburan hartanah. Okay, dan pada tahun 2014 pula saya mengenali dunia pelaburan saham. Okay, saya attend satu seminar, dan happen to be dalam seminar tersebut saya didedahkan tentang peluang untuk melabur dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright, dan sejak daripada situlah, daripada bulan Februari 2014, okay, saya mula mencari ilmu tentang pelaburan saham, dan saya mula melabur dalam pasaran saham. Dan Alhamdulillah, okay, selepas saya terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia ni, selepas saya belajar dan saya mempunyai mentor juga dalam pelaburan saham, saya dapat menjana keuntungan daripada pelaburan saham saya. So, itulah bagaimana saya bermula dalam dunia pelaburan. Kalau diikutkan, masa zaman belajar dulu, saya langsung sebenarnya tidak percaya kepada dunia pelaburan. Saya rasa sebab kita dengar banyak sangat kes-kes penipuan dalam dunia pelaburan. Orang tertipu dengan pelaburan, orang rugi besar dalam dunia pelaburan. Okay, jadi saya ni sebenarnya tidak mahu menceburkan diri dalam dunia pelaburan. Okay, itu masa zaman belajar. Tapi bila zaman pekerjaan, saya banyak membaca, saya banyak pergi attend seminar, dan saya belajar daripada orang-orang yang betul-betul buat pelaburan. Saya nampak pelaburan ni adalah satu peluang di mana kita boleh gandakan kewangan kita. Okay, kita boleh buat duit bekerja untuk kita secara pasif, alright, di mana
kita tak perlu bekerja, kita buat duit bekerja untuk kita. Kalau anda faham terma tu. Pelaburan ni pada pandangan saya, kalau orang tanya definisi pelaburan ni adalah satu aktiviti menggerakkan wang untuk menghasilkan lebih banyak wang. Itulah pelaburan pada pandangan saya. Okey. Jadi dalam pelaburan ni pula ada banyak jenis pelaburan. Okey, bukan satu sahaja pelaburan, ada banyak pelaburan. Contoh dekat Malaysia ada pelaburan hartanah, ada pelaburan emas, ada pelaburan saham. Okey, adalah tiga ni adalah antara pelaburan yang selalu disebut-sebut bila kita berbicara tentang pelaburan. Tetapi ada juga jenis-jenis pelaburan lain juga, contoh pelaburan dalam Amanah Saham Bumi Putra ASB. Okey, pelaburan dalam lembaga tabung haji. Kalau kita simpan duit dalam lembaga tabung haji juga, kita akan dapat keuntungan dekat situ, kerana kita punya duit kita dalam lembaga tabung haji tu akan dilaburkan dalam pasaran saham Bursa Malaysia, dan kita akan dapat so-called macam keuntungan dividen setiap tahun. Okay, so sama juga ASB, kita akan dapat keuntungan setiap tahun. Okay, itu salah satu bentuk pelaburan di mana kita tak perlu actively melabur, kita tak perlu actively bekerja, okay, tetapi duit tu menghasilkan lebih banyak keuntungan kepada kita. Okay, jadi itulah tentang dunia pelaburan yang saya rasa menarik. Okay, sejak saya mengenali dunia pelaburan dari tahun 2012, kemudian 2014 saya mengenali tentang pelaburan saham. Saya rasa kalau tak buat pelaburan sebenarnya sangat-sangat rugi. Kalau kita tak belajar tentang pelaburan, kita tak tahu tentang peluang-peluang pelaburan yang ada di luar sana, sebenarnya kita sangat rugi. Okay, sebab kita tak dapat nak gandakan wang kita, kita tidak ada multiple sources of income. Okay, alright, so far adakah anda masih bersama dengan saya? Kalau anda masih bersama dengan saya, cuba komen I. Cuba tulis I dekat ruangan komen dekat bawah. Kita pakai huruf I lah pula. Cepat. Komen I kalau anda sedang mendengar dan masih bersama dengan saya. Okay, kalau boleh bantu saya klik button share dulu, boleh tak? Bantu saya untuk klik button share. Alright. Muhammad Azman Senin I. Ahmad Sufian I. Hanafi Husin. Kejap lagi saya nak share dengan anda apa yang berlaku bila saya melabur dalam pelaburan saham. Boleh tak saya share dengan anda? Ni cerita. Hari ni sesi bercerita. Cerita pengalaman saya dalam dunia pelaburan saham. Okay, dan lepas tu nanti saya akan relatekan macam mana saya melihat peluang dalam private mandate pula. Okay, boleh? Okay, right. Terima kasih kepada anda yang komen I. Terima kasih kepada anda yang tak henti-henti klik like dan juga klik love dari tadi. Anda memang sporting. Saya memang suka attitude anda. Saya suka komitmen anda. Okay, so terima kasih banyak. Okay, dan of course, saya jarang sebenarnya buat live pada waktu pagi. Biasanya waktu pagi ni saya akan spend masa dengan anak-anak saya. Okay, prepare makanan untuk anak-anak saya. Dan siapkan mereka, main dengan mereka. Okay, so kalau kat rumah lah. Okay, jadi untuk invest for me ni, saya plan saya nak buat live lebih konsisten, sebab saya rasa ada tanggungjawab untuk saya share lebih banyak tentang info private mandate ni. Private mandate ni macam satu dunia pelaburan yang luas, yang ramai orang tak tahu. Jadi kalau saya tak share, nanti ramai orang tak tahu. Jadi saya plan lah, saya tengah cari masa. Mungkin macam sekarang 10.30 pagi ni adalah waktu yang sesuai untuk saya kendalikan sesi Facebook Live. So kalau saya buat sesi Facebook Live setiap hari, ada yang nak tengok tak? Ada yang tak nak belajar dengan saya tentang topik tentang private mandate ni. Kita ada banyak benda yang kita kena belajar dan kita kena tahu tentang private mandate ni, okay, kalau kita nak terlibat dengan private mandate. Okay, alright. Muhammad Nuruddin, Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salim Bakri, I love. Siap ada love warna kuning lagi. Alright. Rima Abu Bakar Ima, Winnie Aliap dan share. Ros Shaliza Harmaini, Danilo Benjamin dan share. Terima kasih kerana klik button share. Hafiz Salim dan share. Alright. Saya nak kalau boleh setiap orang ni yang sedang menonton klik button share. Seorang klik ke wall Facebook anda. Setiap orang kena klik ke wall Facebook anda. Alright. Dan kalau boleh anda juga share, ambil link share ni untuk share dekat WhatsApp group yang anda ada. Mungkin anda boleh share dengan family anda, mungkin anda boleh share dengan kawan-kawan anda. Okay, so supaya kita lebih ramai-ramaikan sesi live pada Invest For Me ni. Kita nak ramai lagi. Boleh ke boleh? Okay, right. Terbaik. Okay, right. So